Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 31 Mac 2021 bersama saya Kazari Afindi dan rakan penyampai. Saya Priscilla John, ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Pindaan peruntukan di bawah Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan mencerminkan Perlembagaan Persekutuan berdasarkan MA 63. Program Siasi Tok 2.0 tampil lebih banyak pakej baru khusus untuk penduduk tempatan terukai pelbagai tempat menarik. 134 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital dan 3 kluster baru dikesan. Menjelang 2025, Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak bakal menjadi institusi pengajian antarabangsa di Malaysia. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, bagi tujuan itu, kerajaan telah memperuntukkan lebih 50 juta ringgit untuk menaik taraf kampus berkenaan. The state government through Yayasan Sarawak is working closely with the university to turn it into a leading institution of higher learning in Malaysia by 2025, and we are working to develop it into a world-class campus in Kuching with a capacity for around 5,000 students and research ecosystem that links closely with Swinburne Melbourne and is aligned with the state government priority areas. The state government, together with Swinburne Melbourne, through shared capital raising, is investing over 50 million ringgit in upgrading the campus to create a world-class facility for the benefit of the students. Projek yang dimulakan sejak 2020 itu katanya lagi akan disiapkan dalam tempoh 18 bulan dengan menawarkan kemudahan bertaraf antarabangsa kepada para pelajar. Projek naik taraf ini jelasnya bertujuan untuk memenuhi standard antarabangsa. Ini kerana institusi ini bukan saja mempunyai pelajar tempatan, malah pelajar dari luar negara. As you know, kita punya life as a student, first year is quite difficult because that is the year we want to adjust to the new environment. But the second or third year, then you know more or less if you want to move out, you can move out. But the first year is very important. It is why in order to attract international students, we must have good quality accommodation. Number two is of course the other facilities that the student need. It must be of international standard. Termasuklah tempat makan, canteen, food hall must be of international standard. And understand that Swinburne will also provide the international food. You got Japanese, you got kebab, Arab food, all there, in order to attract the student over to Swinburne. Kerajaan Persekutuan telah menyatakan persetujuan untuk mempertimbangkan pindaan kepada peruntukan di bawah Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan supaya ia selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata peruntukan perlembagaan itu mesti dipindah bagi mencerminkan Perlembagaan Persekutuan berdasarkan MA 63. The Prime Minister has agreed. We have to look at our Malaysian agreement, basically the strategic one. That is our constitution. Constitution kita mesti di-amend 10160. That will incorporate kita pun Malaysian agreement. Meaning saya macam situ 160 is interpretation. And the bawah ya, when come to agreement, it says based on Federation of Malaya agreement. That is that means the whole constitution tu based on Malaysia of Malaya agreement. So
the Prime Minister, the federal government has agreed to have a relook on this, and that's what they say. They will amend this provision under 160. Jadi apa yang saya sebutkan, lepas tu will be another what you call sort of decision to be made within the federal and state government as far as MA63 is concerned on this. Abang Johari menegaskan apa yang diminta oleh Sarawak adalah persekutuan seperti yang dimaksudkan di dalam MA63. Pada April 2019, Pakatan Harapan telah mengemukakan cadangan pindaan kepada Perkara 1/2 Perlembagaan Persekutuan yang berusaha untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan setara dengan Semenanjung Malaysia. Bagaimanapun cadangan pindaan berkenaan dianggap tidak masuk akal memandangkan persekutuan yang dimaksudkan masih berada di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Segala apa jua yang diusahakan, andai ia berpaksi pada niat dan jalan yang betul, segalanya pasti akan dipermudahkan. Seperti kisah Leo yang sebelum ini pernah memiliki sebuah firma kewangan. Namun disebabkan minat terhadap reka bentuk dan pembuatan perabot, beliau berhenti dari sektor kewangan. Come back to Sarawak, okay, and then I set up my company, Brown Furniture, okay, even with zero experience, 16 years ago, zero experience, and then because of passion about kayu and also the furnitures, then I start this business and along the journey, for past 16 years, I'm still learning until I'm able to even give, training to young designers, So I think the passion of this. Ramai yang tidak sedar, minat merupakan faktor penggerak utama dalam meneruskan sesuatu pekerjaan. Brown Furniture yang ditubuhkan Leo pada 2005 dan kini beroperasi di Kuching dan Miri masih lagi berkonsepkan perabot solid wood atau kayu asli. Selain itu, limbah gegajian kayu dan sekam turut dimanfaatkan bagi pembuatan perabot. Furniture, anything solid wood, yeah. So we do customization. Okay, we are doing manufacturing, design, everything, all under one roof. So currently we are targeting a more exclusive, okay, kind of business where we only target, kayu yang like recycle, reclaim, reuse. So a lot of our timbers, even at our back, are mostly reclaimed timber. Melihat kepada industri rekaan perabot di Sarawak, Leo merasakan ia semakin berkembang. Malah syarikat miliknya turut menerima pelatih-pelatih daripada Say Designers Sarawak untuk tempoh selama setahun, yang merupakan platform buat mereka muda merasai sendiri dunia perniagaan industri reka bentuk dan pembuatan perabot. Bidang kraft ini bukan sesuatu yang boleh diambil dengan ringan. Baik, jangan menilai perempuan dari fiziknya tapi hatinya. Jangan menilai lelaki dari kekayaannya tapi dari jiwa dan dedikasinya. Kerana perabot kehidupan, fizik, jabatan ataupun kekayaan sesungguhnya bersifat sementara. Tapi hati dan jiwa adalah yang kekal dan menentukan segalanya. Ruben Gomez, Rafiq, Faitullah Muni, TVS. Permintaan perabot secara global menandakan adanya peluang pertumbuhan bagi industri perabot. Ini berikutan peningkatan populasi, urbanisasi dan inilah masanya untuk mereka dan pembuat perabot berkembang maju. Oleh itu, Say Designers Sarawak adalah satu program latihan untuk memperkukuh minat mereka muda dalam reka bentuk dan kreativiti khususnya perabot. Program latihan ini dianjurkan oleh Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka sejak tahun 2018. Latihan Say Designers Sarawak merupakan batu lonjakan untuk mereka muda Sarawak meneruskan kejayaan mereka dalam reka bentuk perabot. Latihan selama 2 tahun ini bertujuan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mengenai reka bentuk. Ryan Matthews, seorang pelatih, berkata minat menjadi dorong utama remaja kelahiran matang Kuching ini untuk menyertai program tersebut.
Ryan berpendapat program ini mencukil bakatnya untuk terus menjadi pereka terbaik. Membuktikan dia Sarawak mempunyai sumber, Sarawak mempunyai raw material yang ada, so why not kita try explore, try expandkan benda yang sedia ada, jadikan something yang valuable, something yang boleh dikomersialiskan dengan idea passionate yang designer yang kita ada sekarang ni. Manakala rakan Ryan Arifin yang berasal dari Bau bercita-cita untuk menjadi seorang pereka dan pembuat perabot yang berjaya. Pada masa yang akan datang, saya akan menjadi seorang pereka industri atau furniture designer yang berkemahiran, yang berjaya, yang boleh membantu industri perabot di Sarawak untuk ekspor ke negara-negara lain. Untuk memastikan pereka-pereka muda ini mempunyai daya saing dalam perniagaan di industri ini, komunikasi memainkan peranan penting. Jurulatih komunikasi Arif Az-Zahari berpendapat sesuatu produk yang dipasarkan pasti ada cerita di sebaliknya. Menjemput saya sebagai jurulatih komunikasi untuk membantu mereka supaya suatu hari nanti selesainya program ini in terms of employability, daya pemasaran mereka dan juga marketability mereka pun terjamin. Dan dengan itu ia dapat membantu mereka sebagai designer, keluarga mereka, dan paling penting ialah untuk menyumbang kepada industri kayuan negeri Sarawak. Tambah lagi di waktu pandemik ini melakukan mesyuarat dan memasarkan produk kini dilakukan secara maya. Satu caranya untuk kita memasarkan melalui virtual, melalui online. Dan saya rasa yang itulah market yang besar, global market yang terjentang luas untuk kita. Dan juga saya fahamkan pihak pusaka juga terlibat dalam expo di luar negara. Dan saya rasa untuk memberikan satu image yang tinggi, mereka haruslah dibekalkan dengan kemahiran komunikasi yang sebaik mungkin. Kita ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Sarawak pada Rabu merekodkan 134 kes pulih baharu, manakala 176 kes baharu COVID-19 dikesan dan 1 kematian baharu melibatkan warga emas di Sibu. Pada masa yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri mengisytiharkan 3 kluster baharu masing-masing di daerah Miri, Sibu dan Sarike. Kluster tersebut membabitkan kluster Jalan Kingsway Miri, kluster Bulatan Aman Sibu dan kluster Jalan Baji Sarike. Mengenai status daerah pula, daerah Beluru dan Song telah bertukar status daripada status kuning kepada status jingga. Program Siasi Tok 2.0 yang dilancarkan pada 31 Mac menampilkan lebih 30 pakej menarik baru yang dijangka akan mendapat sambutan luar biasa. Program tersebut merupakan kesinambungan daripada Siasi Tok 1.0 yang telah dilancarkan pada Julai 2020 susulan sambutan positif yang diterima daripada pengunjung tempatan termasuk warga asing yang menetap di Sarawak. I believe yang Siasi Tok 2.0 ni will have a very good response. Just today, for your information, kita dah dapat sales sebanyak, belum lagi berapa jam kan, dah sebanyak 67 packs booking, worth already 16,000 plus. So dalam berapa jam aja. So I'm confident that pasal a lot of people cannot travel, kita punya the acceptance of going domestic and all will be very successful and very good. Dengan pakej-pakej menarik yang telah disediakan, program Siasi Tok 2.0 diyakini dapat membawa pengunjung tempatan khususnya serta warga asing yang menetap di Sarawak amnya untuk merasai pengalaman menerokai pelbagai tempat menarik sekaligus meningkatkan industri pelancongan dalam usaha memulihkan sektor berkenaan. During this pandemic, it has given us an opportunity and a chance to travel within our own state since we are not able to explore other states or countries at this moment. And hence, Siasi Tok Sarawak campaign is giving every Sarawakian a chance to discover our very own terrains from mountains, waterfalls, sea, highlands and living up the culture. Adventure, nature, food and festival, the 5 pillars in our More to Discover campaign.
Dalam pada itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bersama-sama STB telah memperkenalkan beberapa insentif, inisiatif dan program untuk terus meningkatkan keyakinan pemain industri secara berperingkat. Langkah-langkah pemulihan jangka pendek dalam industri pelancongan juga akan diterapkan dengan sokongan dan penglibatan aktif daripada pemain industri pelancongan dan pihak berkepentingan. But this is something very interesting for all Sarawakians, I would say. Ini adalah satu daripada usaha Kementerian Pelancongan dan juga Sarawak Tourism Board untuk mengangkat semula industri pelancongan yang telah sikit sebanyak terkena hebat oleh COVID-19. Untuk rekod, setakat ini pendapatan yang dijana daripada program Siasi Tok 1.0 adalah kira-kira 1.5 juta ringgit untuk keseluruhan 942 pakej yang terjual dengan 5,656 pengunjung. Dengan kewujudan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dan Pusat Kecermelangan Teknikal Sarawak Sentex, kini Sarawak mempunyai masa depan yang cerah dalam bidang ekonomi digital. Masa depan negeri Sarawak terutamanya dalam ekonomi digital ini begitu cerah kerana kita ada satu agensi khas yang telah diwujudkan untuk merancang serta melaksanakan pelbagai bentuk pembangunan ICT dalam semua aspek kehidupan. Kewujudan dua agensi di bawah kerajaan negeri ini menjadi pemangkin utama kepada pembangunan digital negeri ini. SDEC kini dalam proses untuk membangunkan infrastruktur digital ekonomi di seluruh negeri. Sementara itu, menurutnya, Sarawak juga mampu melahirkan pakar dalam bidang digital dengan pelbagai kursus berkaitan disediakan Sentex. Ini bagi membuktikan kita tidak perlu bergantung kepada pakar dalam bidang digital dari luar negara. Justeru anak muda tempatan disaran merebut peluang untuk menyertai pelbagai kursus-kursus yang disediakan di Sentex. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SDEC, Sudarnoto Osman memberitahu SDEC ini juga merupakan satu inisiatif dalam membantu apa jua bidang dengan penggunaan teknologi yang canggih. Kita talk about 5G smart agriculture di mana kita try to clone ada tu negara lain punya cuaca negara lain ke tempat yang kita nak tanam ni ya di chamber yang kita nak tanam tanaman kita. So this is where something that is very different di mana kita boleh daripada kita mengeksport produk daripada luar negeri kan kita boleh menanam produk itu sendiri di sini. Sebanyak kira-kira 2.9 juta ringgit wang pampasan diserahkan kepada 144 penerima bagi pengambilan balik tanah dan penyampaian surat kelulusan skim pembesaran kampung SPK Dun N44 Jemoreng. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Awang Hali Ahsan berkata, pembangunan ini juga bertujuan memudahkan perhubungan dan pergerakan penduduk dalam menjalankan aktiviti ekonomi. Dan insya-Allah skim-skim ini, skim pendapatan semula dan skim pembesaran kampung ini akan kita laksanakan secara berterusan. Ya. Kita tidak boleh memenuhi semua permintaan dalam masa yang sama. Jadi kita rancang. Dan semua ini adalah dibiayai oleh kerajaan negeri. Dan untuk melaksanakannya, ianya juga melibatkan kos yang besar. Projek tersebut membabitkan pembinaan Jalan Sungai Pasin Matu, Jambatan Batang Igan, Kuala Igan, Jalan Sungai Bidut, Kampung Tutus, Kampung Sebedel, Kampung Bugan Kecil Mukah, Pakej A dan B. Kerajaan katanya sentiasa mencari jalan memaksimumkan pembangunan di kawasan pedalaman dan luar bandar demi kepentingan negeri, kemudahan dan kesejahteraan rakyat. Malah kerajaan juga sentiasa berusaha mendapatkan pendapatan yang lebih untuk melipat gandakan pembangunan di kawasan luar bandar. Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP
penting untuk pengurusan kerja yang berkualiti. Ia sekaligus menutup ruang dan peluang berlakunya rasuah dan salah laku. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, bagi meningkatkan produktiviti kaki tangan, ia perlu bermula dari tempat kerja di mana masing-masing memainkan peranan dalam amalan etika dan kelakuan yang baik. Anti-corruption alone is not enough. What is important is good work ethics. And our performance by the public is assessed based on our efficiency and effectiveness in delivering the goods and services to the people and the society at large. Lee juga melihat kepada penggunaan teknologi maklumat dan pentadbiran yang bijak dengan mengambil kira beberapa proses yang penting dan mengabaikan yang kurang penting. So that we can simplify the process. When the simplify process, then it takes shorter time, then we can be more efficient. If we have a long list of processes to go through, I think that is one of the causes of our inefficiency, in the government service. Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS melancarkan pelan anti rasuah organisasi OACP bagi tempoh 2021 hingga 2025 pada Rabu. Pelan ini memberi fokus kepada 4 bidang keutamaan iaitu pengurusan projek dan kajian penyelidikan, perolehan dan kewangan, tadbir urus awam dan pengurusan sumber manusia. Ia juga merangkumi 4 strategi, 5 objektif strategik dan 48 tindakan yang merangkumi 11 inisiatif jangka pendek dan 38 inisiatif jangka panjang. Pelan ini akan bertindak sebagai membantu MOTS menangani isu tadbir urus, integriti dan anti rasuah. Perkembangan seterusnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu mengambil keputusan untuk mewajibkan ujian saringan COVID-19 sebelum pergerakan masuk ke zon Bintulu berkuat kuasa 5 hingga 18 April ini. Langkah itu diambil berikutan banyak kes penularan COVID-19 yang berlaku di sini berpunca daripada pergerakan individu dari luar bahagian ini dan seterusnya menjangkiti komuniti serta menyebabkan jangkitan di tempat kerja. Pengerusi JPBB Bintulu merangkap residen bahagian Bintulu Jack Aman Duat berkata JPBB Bintulu mencadangkan agar semua individu yang ingin masuk ke zon Bintulu menjalani ujian saringan COVID-19 dalam masa 3 hari sebelum melakukan perjalanan. Katanya keputusan ujian saringan tersebut hendaklah dijadikan dokumen sokongan semasa memohon permit polis untuk merentas zon. Pengecualian akan diberikan kepada individu yang perlu merentas masuk ke Bintulu atas sebab kecemasan dan dokumen sokongan hendaklah dilampirkan seperti temu janji di hospital atau menghadiri pengebumian. Manakala bagi individu di bawah kategori perkhidmatan penting yang melakukan perjalanan ulang-alik secara kerap ke Bintulu akan diberikan kelonggaran iaitu keputusan ujian saringan COVID-19 adalah sah bagi tempoh 2 minggu. Terpaksa ku undur diri antara lirik dalam lagu Putus Terpaksa nyanyian asal Ziana Zain seolah-olah memberi bayangan tersingkirnya peserta TV Stars Lead B dari konsert kedua semalam. Sebelum ini pun Lead B memang sudah dari awal menghadapi kesukaran untuk membawa lagu itu dalam sesi latihan kelas vokal bersama guru vokal Dewi Seriesta sehingga tidak dapat menahan emosi. Tetapi apa yang menyayat hati, Amir Jahari inginkan Lead B sebagai anak muridnya kerana keunikan suara yang dimiliki. Kalau daripada 6 peserta, siapa yang saya nak didik menjadi anak murid saya pilih Lead B sebenarnya. So Lead B mempunyai tone yang saya suka. Beliau yang menduduki tangga tercorot dengan 135 markah keseluruhan daripada ketiga-tiga juri iaitu 66 markah daripada Yudi Sarista, 47 markah daripada Ernie Zakri dan hanya 22 markah daripada Amir Jahari seolah-olah pasrah dengan keputusan tersebut apabila kelihatan tidak terkejut dengan penyingkiran beliau. Okey, sebab Lead B dia sebenarnya dia tahu apa yang dia forte dia. Dia tahu apa yang forte dia, cuma dia kekurangan skill, kekurangan latihan. Itu saja. Ernie menyifatkan lagu tersebut terlalu besar untuk dibawa oleh Lead B, malah menyatakan beliau sendiri akan berfikir 2 kali untuk membawa lagu sebesar Putus Terpaksa.
Dari segi penghayatan pula, dia dikatakan tidak konsisten oleh juri tetap Yudi Sarista. Konsert semalam juga nampaknya telah memperkenalkan seorang peserta dari The Challenger Team iaitu Alicia Spencer yang membawa lagu Sonata Musim Salju nyanyian asal Hazami. Pesanan khas buat Valerie oleh penyanyi asal lagu Sekadar di Pinggiran, Francisca Peter seolah-olah memberi semangat kepadanya apabila dia menduduki tangga teratas dalam carta dengan 224 markah. Dengan itu, sekian sahaja paparan untuk malam ini. Untuk mengakhiri utama malam ini, mari kita sama-sama saksikan video lukisan mural grafiti gergasi hasil kreativiti sekumpulan pelukis jalanan di Sao Paulo, Brazil. Saya Ghazali Afindi. Dan saya Priscilla John. Salam hormat dan selamat malam.